Bai'atul Ridwan, di bawah satu pokok. Sehingga Quran menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah meredai orang-orang mukminin ketika mereka berbai'ah kepadamu di bawah pokok, di bawah pohon. Apa bai'ah mereka? Bai'ah mereka untuk setia untuk mereka mempertahankan dan membela apa yang berlaku kepada Uthman bin Affan. Semua para sahabat telah berbai'ah. Bila mereka datang untuk berbai'ah kepada Nabi SAW, antara yang awal yang datang berbai'ah itu ialah Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn Aqwa dia berbai'ah kepada Nabi SAW. Dan Salamah ni, dia masa bai'ah tu dia tak ada apa. Dia pergi-pergi itu pun nak pergi kepada umrah. Apa pedang tak ada, apa pun tak ada. Dia berbai'ah kepada Nabi SAW. Selepas dia berbai'ah, maka orang lain pun datang untuk berbai'ah dengan Nabi SAW. Sehingga sampai ke di pertengahan, Nabi SAW suruh Salamah berbai'ah lagi. Suruh Salamah ibn Aqwa. Nabi kata, kenapa kau tak berbai'ah? Nabi kata, ya Rasulullah, qad bay'at. Yakni, wahai Rasulullah, aku telah berbai'ah tadi. Ini hadis ni dalam riwayat Muslim, saya ringkaskan. Jadi bila dia kata telah berbai'ah, tapi Rasulullah Ta'ala bai'ah lagi sekali. Jadi dia pun berbai'ah lagi sekali. Tadi dia bai'ah dah awal, kemudian bai'ah buat lagi janji setia dengan Nabi SAW kali yang kedua. Bila Nabi SAW tengok dia tidak ada apa-apa, Nabi SAW hadiahkan kepada dia hujfah, iaitu macam perisai yang kecil tu untuk pertahan diri dalam peperangan tu, macam turas tu Nabi hadiah kepada dia, kepada Salamah. Bila Nabi hadiah kepada dia, dan orang pun lepas pada dia, orang berbai'ah. Sehingga kemudian Nabi tengok dia lagi ada, Nabi kata, Salamah, kau tak bai'ah? Dia kata, tadi dah bai'ah dah. Maksud pertama dah bai'ah. Kedua, Nabi kata bai'ah lagi. Tandanya Nabi suka kat Salamah bin al-Aqwa ni. Nabi sayang kat dia. Jadi dia kata berbai'ah lagi. Dia suruh Nabi kata dia berbai'ah lagi ke wahai Salamah. Dia pun berbai'ah kepada Nabi SAW. Kali yang ketiga dia berbai'ah, Nabi SAW tengok benda yang Nabi bagi kat dia tu dah tak ada. Nabi SAW tanya dia, ya Salamah, aina hujfataka allati a'taituka? Mana dia tadi yang perisai yang aku bagi kat kau tadi, mana? Kata Salamah kepada Nabi SAW, laqiyani ammi Amir wa laysa ma'ahu silah fa'ataituha lahu. Bapa saudaraku berjumpa dengan aku dan dia aku tengok tak ada senjata apa, jadi aku bagilah kepada dia. Salamah bagi, sedangkan Salamah bila bagi dia pun tak ada apalah, dia pun Nabi bagi kat dia tadi kerana dia tak ada apa. Jadi dia pula bukan kata lepas dia dapat, dia tengok bapa saudara dia Amir al-Aqwa, Amir ibn Aqwa ni, kerana dia Salamah bin Amr ibn al-Aqwa, itu datuk dia apa. Dia bapa saudaranya Amir bin Aqwa. Amir ibn Aqwa ni, dia Salamah tengok tak ada apa, Salamah bagi yang mana Nabi SAW berikan kepada dia. Bila dia bagi, dicerita pada Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Muslim itu, dia kata, fadahikan Nabi SAW wa qala lahu innaka kalladhi qala al-awwal Allahumma abghini habiban wa ahabbu ilayya min nafsi. Nabi kata, kau ni Salamah macam orang-orang dulu yang pernah menyebut, ya Allah, temukanlah aku dengan seorang kekasih yang mana dia lebih aku kasihi lebih daripada diriku. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pertama hadis ni menunjukkan Nabi okey dengan apa yang Salamah buat. Salamah bagi benda yang Nabi bagi kat dia, dia bagi kat orang. Maksudnya orang bagi hadiah kat kita bagi hadiah ni balik pada orang. Boleh tak? Boleh sebenarnya. Boleh. Berdasarkan hadis ni.
Yang kedua ialah, bukan saja Nabi okey, Nabi memuji perbuatan Salamah ni, iaitu perbuatan dia menghadiahkan benda yang dia sayang kepada orang lain. Dalam keadaan tersebut, sahabat kemungkinan menghadapi peperangan ataupun diserang oleh Quraisy. Salamah tu sendiri, dia tak ada apa kat diri dia. Kalau orang serang, memang tangan kosong dia. Artinya dia sangat memerlukan apa yang Nabi bagi daripada perisai itu untuk menghadapi serangan Quraisy yang mungkin akan mencederakan ataupun mungkin akan meragut nyawanya. Tetapi dia sanggup bagi benda ni kepada bapa saudaranya Amir. Tidak kerana dia itu bapa saudaranya, tapi kerana ada hubungan kasih dia kepada bapa saudaranya Amir yang juga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji perbuatan Salamah. Nabi kata bahawasanya engkau ni macam orang yang pernah doa lah. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan orang yang mana aku lebih kasih daripada diriku sendiri. Allahumma abghini habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi. Ya Allah, temukanlah aku dengan seorang yang aku kasihi lebih daripada aku kasihi diriku sendiri. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Pertama, kalau kita lihat pada akhlak Nabi SAW dalam riwayat ini ialah, Nabi ni dia selalu encourage orang buat baik. Bila orang buat suatu benda yang baik, Nabi akan ulas. Supaya dengan ulasan Nabi itu dia rasa seronok dengan orang buat baik. Rasa bahagia untuk buat baik. Sebab tu kita apabila tengok orang buat baik, sesuatu yang bagus, kita pujilah supaya ia menggalakkan perbuatan yang baik yang dia lakukan. Kita tengok satu orang di pejabat kita ke, kita tengok orang anak kita ke, kita tengok isteri kita, kita tengok siapa yang buat baik, kita bagi satu ulasan yang tanda bagus. Tanda bahawasanya orang tu pun manusia ni demikian. Dia perlukan galakkan, dia perlukan support, dia perlukan sokongan. Kalau orang buat baik, kemudian kita buat tak tahu dengan kebaikan dia tu, dia ikhlas pada Allah, tapi mungkin dengan pujian kita menyebabkan dia lebih aktif lagi untuk buat baik. Dia rasa betul dah dia buat tu, betul dah tindakan dia tu. Kerana kadang-kadang kita nak bertindak, nak buat begini ataupun tak, nak buat begini ataupun tak, kita tak dalam kepastian. Tapi dengan ada orang puji kita, dengan bagi tahu betul lah tu, bagus tu. Tapi kita kena puji di tempat yang betul lah. Jangan perbuatan yang salah pula kita pergi puji. Maka itu akan menjadikan kita bersekongkol dengan perkara yang salah di dalam agama. Dan yang berikutnya ialah, di dalam hidup manusia ini, manusia perlukan cinta. Kita ni perlu dicintai dan mencintai orang lain. Cuba kita fikir dalam hidup kita. Ada tak orang-orang yang kita sayang kepada dia? Tidak ada kerana kepentingan dia, ada keduniaan dengan kita. Tidak kerana kita nak ambil apa-apa daripada dia. Tapi hanya kita sayang kepada dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tak ada orang-orang yang macam tu dalam hidup kita, artinya kita betul-betul hidup di atas, cinta kita betul-betul di atas materialistik. Tidak ada cinta akhirat di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita akan rasa dry. Kita akan rasa ada ruang kosong yang kita tak tahu. Apa yang kosong dalam hidup kita? Salah satunya kerana kita tidak ada ruang mencintai orang kerana Allah. Tidak ada, without any worldly interest. Tidak ada sebab apa-apa kepentingan dunia. Hanya semata-mata kerana Allah. Cuba cek dalam diri kita. Ada ataupun tidak orang-orang yang kita cinta kerana sebab-sebab yang demikian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Jika engkau belanjakan segala yang ada di atas dunia ini, if you have spent all that is in the earth, jika kamu belanjakan semua yang ada atas muka bumi, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan dapat mendamaikan, menjinakkan, menyatukan antara jantung hati mereka. You could not brought their hearts together. Kamu tak akan mampu untuk menjadikan
jantung hati mereka itu duduk bersama-sama. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah brought them together. Allah telah bawa jantung hati mereka itu bersama. Bila Allah telah bawa jantung hati kita bersama, ada orang kita sayang dia lillah ta'ala, kerana agamanya, kerana perjuangan agamanya, kerana ketaatan dia kepada Allah, kerana dia orang saleh, kerana dia orang baik. Ini adalah merupakan nikmat, akan memberikan satu makna di dalam diri kita. Dia akan menjadi satu pengubat dalam jiwa kita. Di akhirat kelak, kita mungkin ramai kawan makan ada, kawan gelak ada, kawan bersembang ada, kawan pergi kerja sekali ada dengan kita kan. Kita macam-macam kan. Tapi Allah kata al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Close friends that day, kawan-kawan rapat pada hari tersebut, we be enemies to each other. Mereka akan jadi musuh antara satu sama lain. Hari akhirat, kawan rapat jadi musuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman. Except for the righteous, kecuali orang-orang yang beriman. Atau kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya mereka saja yang tak jadi musuh pada hari akhirat kelak. Yang lain tu, kita akan berkelahi lah di akhirat kelak. Kerana hang lah aku hari tu pergi tuduh orang tu sekian. Kerana hang lah hari tu aku telah buat sekian. Kerana kau lah aku telah buat hal ini dan hal itu. Walaupun di dunia kita tersenyum dan ketawa bersama. Tapi Allah menyatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang teman, close friend, hari akhirat kelak akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW dalam hadis ni, balik kita pada hadis ni dengan waktu kita yang ringkas ni, Nabi puji perbuatan kita mengutamakan orang-orang lain yang kita kasih lebih pada diri kita. Ruh kita demikian. Ruh manusia ni kalau dia suka kepada satu benda tu, dia akan suka kepada orang yang sama dengan dia. Dalam hal-hal keduniaan pun sama. Peminat motosikal besar, dia sukalah bergabung dengan motosikal besar. Peminat apa, dia suka yang suka kelab bola sepak. Jumpa geng dia, seronok dia. Tapi al-arwahu junudun mujannadah. Ruh adalah merupakan tentera-tentera yang terlatih. Allah jadikan kita macam itulah. Kalau ruh kita itu orang saleh, roh kita itu saleh, roh kita orang beriman, mudah-mudahan bila kita jumpa orang saleh, kita rasa suka dengan orang saleh. Walaupun daripada jauh kita tengok, kita suka orang saleh, kita suka orang baik. Kita tengok orang ahli berbuat baik, masya-Allah, kita suka orang yang berbuat baik. Kita sayang kepada dia. Dan kalau kita tengok orang yang buat baik, kadang-kadang kita utamakan dia lebih daripada diri kita. Tak kerana kita duk fikir, aku tolong dia hari ni, besok dia boleh tolong aku balik. Kita tak kerana hal-hal yang seperti itu, tetapi hanya semata-mata kita mengharapkan Allah SWT memberikan pahala kepada kita di atas kasih ini. Maka balik pada riwayat tadi, Allahumma abghni habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi. Ya Allah, kurniakan, berikanlah, temukanlah aku dengan seorang yang kukasihi lebih daripada diriku sendiri. Mudah-mudahan Allah juga menemukan kita dalam hidup kita ini, teman-teman dan manusia yang kita kasih lebih daripada diri kita sendiri, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita kata kepadanya, aku cinta kepada engkau kerana Allah. Aku sukakan engkau kerana Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ruang itu ada dalam diri kita, dan ini adalah merupakan satu bingkisan Nabi SAW di dalam memenuhi mengajar kita bagaimana untuk hidup di dunia ini sebagai insan yang penuh dengan keinsanannya, yang penuh dengan insani, insya-Allah.